Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi pembacaan kita dalam masalah yang ke-70. Betul? Masalah 70 ya. Tajuknya, angan-angan itu ada tersebut keterangannya yang bagus di dalam Syarah Al-Bukhari dan Al-Lamah Al-Qastalani. Katanya, angan-angan itu ialah harapkan dapat apa-apa yang disukai oleh nafsu. Itu angan-angan. Nafsu tidak ada. Itu angan-angan walaupun tak ada upaya, tapi teringin. Itu namanya angan-angan. Yang disukai oleh nafsu seperti harapkan panjang umur. Sedangkan umur siapa menentunya? Allah yang menentunya. Kita harap dia panjang umur. Dan harapkan dapat kaya. Sedangkan kaya ke miskin dulu ditentukan oleh Allah SWT. Takdir kita dah ditentukan oleh Allah SWT. Tak payahlah beri menang angan-angannya. Harapkan dapat kaya dan bertambah kaya raya. Maka makna angan-angan itu hampir dengan makna cita-cita. Dari segi apanya dekat je. Angan-angan cita-cita sama je, teringin. Dan satu perkataannya teringin maka. Tapi cita-cita lain, cita-cita diikuti dengan usaha. Angan-angan tak ada usaha, itu dia bedanya. Sama dengan cita-cita. Tetapi kata orang ada apa? Farid itu apa? Perbezaan. Ada farid antara keduanya, yaitu angan-angan itu ialah kepada barang yang terdahulu sebabnya, dan cita-cita tiada terdahulu sebabnya. Angan-angan itu awal-awal dia dah teringin, cita-cita tak ada. Dia kemudian. Dan ada dikata orang angan-angan itu ialah berkehendak seorang itu mendapatkan sesuatu yang boleh kira-kira dapatnya. Maka apabila telah luput dan tidak dapat dikata orang akan dia, iaitu cita-citanya. Dan harap itu ada maknanya pula. Harap tu lain, angan-angan lain, cita-cita lain, harap pula lain maknanya. Harap itu ada maknanya pula, iaitu bergantung hati dengan apa suatu yang disukai itu supaya didapatnya pada masa yang lagi akan datang. Itu harap itu. Harap sihat badan, harap kebahagiaan. Itu benda belum dapat lagi, tapi akan datang. Dan ada farid itu perbezaan. Ada farid juga antara harap dengan cita-cita, yaitu cita-cita itu apa? Cita-cita itu apa? Mempusakai yang ampunannya itu akan malas. Kalau dia malas, itu cita-cita dia. Tiada menurut ia akan jalan yang boleh bersungguh-sungguh menuntutnya dengan sebenarnya. Bersalahan harap lain. Apa dia harap? Maka iaitu yang empunyanya itu berjalan ia atas jalan menuntut dengan bersungguh-sungguh. Itu cita-cita ya. Harap ni sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dan sebenarnya. Maka harap itu sifat yang terpuji. Harap itu terpuji. Dan cita-cita itu tempatnya, dan cita-cita itu adalah tempatnya terpuji juga, dan ada tempatnya dikeji. Ada cita-cita itu ada yang terpuji, ada yang terkeji. Itu termasuk angan-angan itu dalam cita-cita itu lah. Kalau angan-angan itu dikeji. Kalau dia diikuti dengan usaha itu terpuji. Dan cita-cita itu ada tempatnya terpuji dan ada tempatnya terkeji. Sebagaimana angan-angan juga ada tempatnya dipuji dan ada tempat-tempatnya dikeji. Seperti angan-angan orang alim. Angan orang yang alim, nak jadi orang alim, nak banyak ilmu. Jikalau tidak kerana panjang angan-angannya,
di manakah dia dapat terkarang beberapa kitab besar. Kena pandang yang aku boleh mengarang kitab macam Imam Ghazali. Itu juga Imam Syafi'i mengarang kitab yang besar. Imam Ghazali itu sikit besar kitabnya. Di antaranya apa? Ihya Ulumuddin. Susah kan nak ngarangnya tuan-tuan dan baca aja pun tahun berhabis tau. Baca tak payah faham, baca cerita lalu je setahun berhabis. Itu Ihya Ulumuddin. Sebelah kilik semuanya. Jadi senang kan? Mengarang lagi teruk je. Mana kita dapat terkarang beberapa kitab besar yang berhajat kepada berpuluh-puluh tahun mengarangnya. Patut berpuluh tahun, tapi Imam Ghazali itu meninggal umur 40 lebih kan. Tapi dia mengarang kitab yang banyak. Di antara Ihya Ulumuddin. Lagi apa? Bidayatul Hidayah. Itu nama karangan Imam Al-Ghazali. Minhajul Abidin. Maka pandangan-pandangan itu ada rahsia yang indah padanya, kerana jikalau bukan sebab angan-angan, kalau tak ada teringin langsung, tak ada angan-angan, pasti tiada sedap seseorang hidup. Tak ada angan-angan, hidup tersedap lah. Tak ada apa cerita lantak lah, apa nak jadi lah. Tak ada apa tu, kita mesti ada angan-angan. Angan-angan nak sihat, angan-angan nak pandai, angan-angan nak kaya, macam ada angan-angan dia. Angan-angan nak kahwin, macam-macam angan-angan dia. Nak bahagia. Pasti tiada sedap seorang hidup. Bila ada angan-angan, barulah kita ada nak mencari satu benda yang kita nak tu. Dan tiada suka hati membuat satu pekerjaan dunia. Sungguh juga dikeji berangan-angan. Yang keji apa? Sungguh juga dikeji berangan-angan panjang. Tetapi tertentu ia pada orang yang berhabis-habis hati. Ikut dia keadaan hati tu. Pada mencari apa? Kesedapan dunia juga. Dan tiada berhabis-habis hati mengenai waktu dan masa yang masa pada bersedia bagi perkara akhirat. Akhirat tak bersedia. Angan-angan nak syurga tapi tak nak semayang, dapat kan? Angan-angan nak syurga tapi tak nak zikir, dapat kan? Angan-angan nak syurga tapi mengumpat orang daripada dia, dapat kan? Jadi hanya angan-angan. Tapi kalau diikuti dengan usaha, terpuji ya. Itu pekerjaan akhirat. Dan nak cari dunia ni, nak mencari kaya je, nak mencari pendapatan je. Tengok masalah 71 pula. Apa ni? Angan-angan kepada apa yang disukai oleh orang-orang itu. Apa yang kita suka? Yang kita seronok apa? Bermula angan-angan itu telah diterangkan dahulu tadi. Ialah harapkan dapat sesuatu yang disukai hawa nafsu. Nafsu dia nak suka yang baik ke jahat? Hawa nafsu dia suka yang baik-baik ke yang jahat? Dia suka yang jahat-jahat aja. Allah dah kabur Al-Quran. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Kata Allah ya. Sesungguhnya nafsu amarah itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Itu kalau nafsu ya. Tapi kalau kita kawal nafsu tu, dia boleh didik, boleh boleh dilatih nafsu tu sehingga sampai ke nafsu kamilah. Nafsu tu ada 7 tau. Yang pertama namanya amarah, yang kedua namanya lawamah, yang ketiga namanya mulhimah, yang keempat namanya mutmainnah, yang kelima namanya radiyah, yang keenam namanya mardiyah, yang ketujuh namanya kamilah. Kalau dah sampai ke tempat kamilah tu baik no tu, bagus tu. Itu nafsu para rasul-rasul, para nabi-nabi sampai kamilah. Kamilah tu apa? Sempurna. Mardiyah apa artinya? Diredoi, Tuhan redha. Radiyah, dia redha dengan Tuhan. Kurang sikit, tapi tinggi dia derajatnya. Kalau mardiyah tu Allah redha dengan dia. Itu nafsu mardiyah. Apa saja dia nak Allah redha. Allah bagi dengan rasa seronok, dia bagi dengan rasa duka citra. Itu kalau mardiyah. Kalau radiyah, dia redha. Redha nak semayang, dia redha nak puasa Ramadan, dia redha nak jalanan kehidupan. Semua tinggi-tinggi begitu. Paling rendah, paling komat. Kalau nak masuk syurga,
kena memiliki nafsu mutmainnah. Ada tak ayat Quran yang menjamin mutmainnah? Ada surat Al-Fajr, ya. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maksudnya, wahai mereka yang memiliki nafsu mutmainnah, atau dalam tafsir lain kita, wahai mereka yang jiwanya tenang jiwanya, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredai. Kamu redha nak balik, Tuhan redha menerima kamu balik. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku. Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Bila diiktiraf, apa dapat? Wadkhuli jannati, masuklah kamu dalam syurga aku. Ada 8 syurga, ya. Itu mutmainnah, paling komen, paling kodi. Di bawah itu tak selamat lagi. Di bawah mutmainnah itu nombor 3 mulhimah, dapat ilham, dapat petunjuk ya. Tapi tak seronok. Buat dia apa yang Allah suruh tapi tak seronok. Mayang tapi tak seronok. Puasa tapi nak habis, nak habis di puasa tu. Hati tak seronok. Hanya badan yang zahir dia buat. Itu apa? Itu apa? Mulhimah. Kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah, ya. Diberi petunjuk mereka ke arah kejahatan dan juga ke arah kebaikan. Dari dia boleh buat jahat, boleh buat baik. Itu mulhimah lagi. Bawah mulhimah tu lawamah tu lagi teruk. Kadang-kadang buat baik, lepas tu sekejap je, lepas tu dah buat jahat balik. Ya? Tak bertahan lama. Itu namanya lawamah. Lagi paling rakus apa? Amarah. Paling rakus amarah. Amarah tu sengaja nak buat orang jahat je. Sengaja berfikir yang jahat je. Dia buat jahat, dia ngajak orang lain buat jahat. Itu amarah. Itu 7 nafsu, ya. Kita yang mana tak? Paling koman, paling kudi, paling koyok, kita mesti memiliki nafsu mutmainnah, ya. Itu dia. Baik. Itu beza antara nafsu dan cita-cita, ya. Ada angan-angan. Kemudian 71 masalahnya, angan-angan kepada apa yang disukai oleh orang itu. Orang tu ada baca dia nak angan-angan, seronok apa yang orang tu dapat. Tak kena gayanya, angan-angan nakkan apa yang orang tu dapat tu, jadi dia hasad, lagi teruk. Dapat hasad. Hasad tahu dia apa? Dengki. Orang Melayu ni dengki dengan arahnya hasad. Kalau orang Melayu hasad dengki. Dah hasad dengki kan ni. Bermula angan-angan itu telah diterangkan dahulu tadi, ialah harapkan dapat sesuatu yang disukai hawa nafsu pada masa akan datang, atau tunggu nanti dapat sesuatu itu, seperti tunggu nanti panjang umur atau mendapat kaya, mendapat kaya harta supaya boleh memuaskan diri, bersedap-sedap pada makan minum, makan nak sedap aja, minum nak sedap aja, dan lainnya, kepada kesukaan dunia, diceritakan dunia dia, kesukaan dunia. Maka inilah perkara yang selalu dilobai. Loba tu boleh ditamak. Orang ditamak, loba tu ditamak lah, ya. Selalu dilobai, yang dia jadi tamak itu. Apa dia? Oleh orang-orang. Semua kebanyakan manusia itu lah, orang-orang itu, sebagaimana datang khabar daripada Nabi SAW. Nabi ngapa itu? Di dalam hadis-hadis yang sahih, menyebutkan sebagai yang dikeluarkan oleh Abu Isa, Tirmizi tadi lah. Abu Isa Tirmizi kata apa? An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahramu ibnu Adam lagi apa? Wa yashibu min husnani al-khirsu alal mali wal khirsu alal umri.
Artinya diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, jadi tua anak Adam itu, anak Adam jadi tua, manusia jadi tua, yang ini datang tuanya dan akhir umurnya dekat anak Adam, dan muda juga daripadanya. Dua perkara, walaupun dah tua tapi dua perkara ni muda dirinya. Apa dia? Yang ni panjang juga. Daripadanya dua perkara, jadi muda. Yang ni panjang juga dan berkehendak dengan semasa akan dua, sentiasa akan dua perkara ini, iaitu loba atas harta. Semua orang tua pun teringin harta lah. Siapa tak ingat? Kita tua belakang, saya tak nak harta. Loba akan harta dan atas panjang umur. Semua orang nak panjang umur. Ini Allah kabur dalam Quran pun. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah dalam surah Al-Jumu'ah. Katakanlah bahawa mati yang kamu nak lari daripada itu. Kita kalau boleh nak lari dari mati, tapi dia tetap akan menemui kamu. Itu mati. Panjang umur, nak panjang umur belaka. Kita pun selalu buat doa panjang umur. Ini bulan Sya'ban sekali lagi ada doa panjang umur dah. Bila sampai 15 Sya'ban lepas ada dah doanya. Tak pernah ada ke tunggal dan kembal ni? Ada majlis apa? Majlis Nisfu Sya'ban. Ada tak? Apa Nisfu Sya'ban, apa doanya? Yang pertama baca surah Yasin, minta panjang umur. Yang kedua baca surah Yasin juga minta kuatkan iman. Yang ketiga baca surah Yasin minta rezeki dibanyakkan, dimurahkan rezeki. Itu 3 kali baca Yasin. Sekali lagi ini akhir ni bulan Sya'ban ada. Sekali lagi lah ada Nisfu Sya'ban. Baca 3 kali Yasin. Itu roti juga. Roti dua yang kita minta tu. Yang pertama minta harta, yang kedua panjang umur. Jangan lekas padamnya. Walaupun dah 83 tahun, dia boleh sampai 1 tahun ke apa ya. Yang 1 tahun pun nak mati lah. Ada orang umur 1 tahun agak-agak nak mati lah. Tidak, mati lagi apa? Macam-macam mangangan lah. Loba atas harta itu kiranya kaya besar. Padahal kaya tu buat apa? Umur dah 83 tahun, buat apa kaya raya? Pergi kedai kopi, minta kopi apa? Minta kopi jangan bubur gula. Selap kan? Kopi O jangan bubur gula. Kenapa? Manis-manis. Nak makan apa pagi dia letak ke kedai tu? Roti canai ni. Saya mana boleh makan roti canai? Kenapa? Banyak minyak tu ada kolesterol. Saya ada penyakit apa? Penyakit jantung. Sedap Pak Haji. Di lauk orang masak daging korban ada, daging lembu ada, daging rusa ada, daging kambing ada. Apa jawabnya? Apa jawabnya? Saya mana boleh makan kambing? Kenapa? Ada darah tinggi. Tak apa-apa, ini ada sotong, ada udang, ada lalap, ada siput. Apa dia? Saya tak boleh makan itu, kenapa? Go out. Bukan gaut je, go out. Itulah. Ada lampu kuning lah kota mana? Tapi angan-angan tu tak juga. Kota mana tak juga. Itu lupa atas kayu ya. Dan berhimpun lagi berbanyak harta. Jikalau sudah banyak harta di dalam tangannya sekalipun, walaupun dia banyak harta, dan juga berharap dan mau lagi dengan sungguhnya bertambah banyak umurnya, nak lama lagi, sebelum dapat banyak harta lagi. Dia kalau sudah tua sekalipun, ini ngarang kata apa itu? Idris Marbawi kata apa itu? Walaupun dah tua, teringin lagi, nak kaya lagi, nak panjang umur lagi. Itu memang lupa betul ya. Padahal dah tua,
Kata Abu Isa At-Tirmizi bermula itu hadis. Hadis dulu lah. Hasan lagi sahih. Walaupun itu nak lagi, angan lagi. Ya. Padahal dah tua ganyut. Apa guna lagi? Itu sebab siapa kejar dunia tinggal akhirat, dia pasti akan tertipu. Ya? Tertipu. Allah kata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah kamu bahawa tiada apa yang kehidupan dalam dunia ini melainkan harta benda yang menipu daya. Memang dunia ini makin lama makin cantik, makin lama makin bagus, makin lama makin menawan, makin lama makin canggih. Manusia makin krepot, makin kecut, makin kedut, makin lemah, ya tak? Dari mana ada pertemuan antara manusia dan dunia? Dunia makin maju ke depan, manusia mundur ke belakang. Itu yang tertipu tu. Maka dengan sesungguhnya itu satu perkara yang tidak payah difikirkan, tak payah fikir sangat. Kaya yang tak payah. Kerana apa? Kerana nampak dengan mata kepala seseorang, kita nampak kaya-kaya itu tak ada apa faedah, tak ada guna pun. Kan? Pada seseorang itu kuat memelihara dirinya daripada dikenai jalan mati, jangan kena penyakit. Seperti dipelihara diri daripada kena sakit. Macam saya pakai topik ni. Jangan kena COVID lah. Tapi kalau nak kena boleh tak? Boleh belaka tu. Ya? Kita hanya usaha dia. Kerana usaha tu tidak memberi bekas. Kemudian jikalau sakit bersungguh-sungguh pula berubat dan mencari jalan hilang sakit itu, berubatlah. Jumpa dengan doktor, jumpa dengan tabib, jumpa dengan tok pawang, jumpa dengan tok mo, macam-macam. Supaya tidak berlaku kematian dirinya. Kan tak nak mati tu. Sekiranya lepas dia daripada apa tadi? Sakit kan? Daripada sakit itu itu datang pula jalan mati lain. Macam jalan mati lain. Jalan mati lain pula seperti terjatuh dari tempat tinggi atau termasuk dalam kepungan api, masuk dalam api, atau berlaku karam di laut, macam-macam boleh berlaku, ribut karam laut, atau terbunuhkan, ya, terbunuh, adakah kan? Terbunuhkan orang, terbunuhkan orang, tak sengaja. Atau masuk dalam perang. Perang terpaksa sama ada pembunuh atau dibunuh lah. Masuk dalam perang dan lainnya daripada banyak jalan mati. Banyak jalan mati tu. Berjuta-juta jalan mati tu. Macam-macam. Cikik tulang mati. Batuk-batuk tu mati. Ada tak? Bila batuk-batuk tu mati. Dan sebagainya. Ada tu. Makan buah-buahan boleh mati. Makan biji dia mati. Cekik-cekik dia mati. Ada jalan mati. Yang tiada terkirakan. Tak dapat dikirakan banyaknya. Banyak mana? Sebagaimana datang dalam khabar daripada Nabi SAW, seperti yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan kata dia, An Abdillah Ibnil Syakhair. Syukhair, ya. Syukhair itu Syakhair. Syukhair, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Musla bin Adam. Betul. Mutila. Tak kesal tu. Tiga titik ya. Musla bin Adam. Betul. Wa ila jambihi
tis'atun wa tis'una maniyatan in akhta'athul manaya waqa'a fil haram. Minta penampak apa kata slide. Diriwayatkan dari seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abdullah bin Ashikhir radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW. Dimisalkan masalah itu dimisalkan ya. Dimisalkan seorang anak Adam yang dirupakan oleh Allah Ta'ala, dirupakan oleh Allah Ta'ala dan dijadikan anak Adam itu pada apa? Halnya dirusuknya yakni berserta dengannya, bersertanya 99 jalan. Nak mati itu 99 jalan, ada jalannya. Sikit itu. Padahal belum juta cara boleh mati. Yang ini banyak jalan mati yang tiada terkirakan. Sekiranya tidak kena tepat dan bersalah, kena jalan. Bersalah, kena jalan mati itu. Tidak boleh jadi mati. Kalau jalan jalan itu tak mati. Dengan sebab apa? Sebab jatuh kepada jalan mati. Yang lain pula. Tadi jalan ini jalan lain. Dan jika tersalah pula datang lain pula hingga jatuh ia kepada jalan mati yang akhir. Sekali, yang akhir sekali. Iaitu tuai. Akhirnya tuai dia. Dah tuai mati sudah. Maka tua itu suatu jalan mati yang tiada ubatnya. Tua mana ada ubat? Mati tak ada ubat. Ada. Kalau nak tua tu. Macam tuan-tuan dan perempuan nak tua tu. Sekarang ni dah dekat nak tua. Tuan-tuan je dolar pun model lagi. Tapi dah dekat-dekat nak tua. Dah tua? Belum lagi model itu. Berapa umur? 60? Muda tu. Yang cakap ni? Lagi tu maka seseorang yang takut akan dirinya mati dengan tiada bekalan, mati apa tak ada bekalan, tak ada bawa apa yang di akhirat besok, dia tak cukup lah. Macam kita nak pergi ke Singapura, nak bekalan tak? Paling komannya bawa duit. Kalau melenggang apa tak ada enggak. Bila lapar dia nak makan. Ini di akhirat tu orang je. Tak ada apa bekalan. Tapi bekalan yang nak kita bawa ke akhirat tu bukan mie goreng, bukan nasi lemak, bukan roti canai. Apa bawa? Sifat takwa. Ini Allah khabar. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah khabar betul. Wa tazawwadu. Surah Al-Baqarah ayat 19 apa dah tengok ayatnya. Carilah 194 ke 192 betul. Wa tazawwadu, dan cari oleh kamu akan bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebaik-baik bekalan yang kamu nak cari ialah sifat takwa. Itu bekalan nak bawa ke akhirat tu. Bila takwa baru terjamin keselamatan di akhirat. Maka seorang yang takut akan dirinya mati dengan tiada bekalan akhirat itu, hendaklah ia ingat-ingat akan barang yang disabdakan Nabi itu. Apa Nabi sabdakan? Apa kata Nabi? Hadis Nabi apa? Dan jangan dicita dan diangan-angan nanti cukup umurku sekian-sekian, maka dah cukup umurku sekian, maka aku bersedia beramal. Jangan. Bila nak beramal? Bila nak beramal? Sekarang. Now. Al-an kata orang Arab. At this moment. Jangan tunggu sekarang.
Macam taubat juga, jangan tunggu kalah. Kejap-kejap ini taubat. Jadi aku bersedia beramal ibadat dan menuntut dengan sesungguhnya akan bekalan akhirat. Kerana tidak diketahui mati itu boleh datang ia mana-mana waktu. Anytime boleh datang. Nama tu buku kita lah. Contohnya tu buku kita ni. Ustaz Sulaiman mantap. Model lagi macam tu umur 73. Time dia dah mati dah. Tak ada siapa boleh menghalang. Boleh datang ia mana-mana waktu dengan tidak diketahui. Kerana jalan mati itu banyak. Sebagai yang diberitahu oleh Nabi seperti dalam hadis tadi. Macam bila masih boleh. Kata Abu Isa At-Tirmizi bermula ini hadis Hasan. Hasan itu betul ya? Baik. Dan sahih. Apa itu sahih? Sah. Itu hadis bukan betul-betul. Lagi gharib. Apa itu gharib? Jarang-jarang dibicarakan ya. Udah cerita dia. Akan datang kita baca bab yang ke-16. Apa tajuknya? Selawat atas Nabi SAW. Banyak suruh kita berselawat pada Nabi ya. Babu ma ja'a fi sholati 'ala Nabi SAW. Ngapa nak selawat? Ngapa nak selawat? Besok kita harapkan dapat syafaat daripada Nabi SAW. Itu dia harapan kita ya. Baik, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak komen? Tak ada. Setuju belakang lah. Okey, kalau setuju sekianlah dahulu. Tak ada bangkangan. Silakan, Tony. Saya nak tanya, kita buat solat daripada qiyam, daripada rukuk qiyam, lepas tu sujud. Bila kita rapat je kepala, ada yang jenis. Bila rapat je kepala kaki kanan dia, rapat je muka kita sujud. Lepas tu angkat je kaki, tegak je kaki. Macam mana? Kaki terangkat. Dia dah sujud tu, tapi ambil sujudnya dia angkat kaki, dia betulkan kaki balik. Kalau dia tidak berturut-turut tak apa. Dah sujud tu dah tetap baru dia betul dia tak apa. Tapi kalau berturut-turut lebih 3 gerak berturut-turut apa punya? Ikut mazhab Syafi'i batal. Kalau 3 gerak berturut-turut. Begitu juga bangkit dari sujud. Tengah berdiri itu dia betul kaki pula dulu. Melangkah ke kanan gitu bergerak lah. Itu kalau dia berturut-turut batal. Kalau tidak tak batal. Macam kalau dia sujud dia macam gatal dia angkat tangan tu macam mana? Masa sujud angkat satu tangan. Kaki terangkat. Kaki elok semua tapi tangan je dia angkat. Serupa juga lah kalau berturut-turut batal. Kalau tidak tak. Jadi kalau dia berhenti tak masuk bilang. Dia mesti ada berhenti sekurang-kurangnya satu saat. Berhenti dulu, betul baru angkat tangan, tak apa. Berhenti dulu, baru angkat kaki, tak apa. Berhenti dulu, baru apa? Angkat kepala, tak apa. Tapi kalau berturut-turut, yang batal kan. Jadi tengoklah macam mana keadaan dia. Kalau dia berturut-turut, memang batal. Kalau tidak, tak batal. Lagi? Habis. Dah 5 kali habis tu. Sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat